الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن الشفاء البلاء المساعدة والسلف الغيث والفرج والراحة عن جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات وعلى كل صالحا وسلف الصالح بلحظة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا يا قولي يا رب العالمين. نويت التعليم والتعليم، تذكر والتذكير، والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على تنسيق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masih lagi berterusan untuk baca kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, dan kita sudah sampai pada bab yang kelima. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وبه إليه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيئا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم صلى الله عليه وسلم. نعم، شريكان. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bab 5, bab mengenai uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatadah menyatakan, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnakan rambutnya? Dia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya meskipun pada kedua pelipisnya terdapat uban. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mewarnai rambutnya dengan inai dan al-qatam, iaitu inai yang berwarna kuning. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, dalam hadis ini adalah Sayyidina Anas ceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah buat, tapi dalam hadis-hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah buat dengan henna, dengan hinai dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan apa yang disebut Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dalil untuk apa yang dia tahu, apa yang Sayyidina Anas tahu tentang bab ini. Nah, dalam bab ini adalah untuk menukarkan warna rambut, untuk tukarkan warna rambut. Sekarang zaman kita ini adalah macam-macam daripada warna-warni yang boleh tukarkan rambut. Uh, ada jenis-jenis macam hinai, dan ada hinai itu pun ada yang sekarang di zaman kita ini adalah menukarkan warnanya. Maksudnya bukan hanya merah-merahan, boleh jadi adalah pada hitam dan sebagainya, adalah ditukarkan warnanya. Apa hukum tentang bab ini untuk lelaki, dan apa hukum tentang perempuan? Apa hukum untuk lelaki dan apa hukum untuk perempuan? Kalau pada lelaki, sebenarnya tidak boleh dilakukan tukarkan warna kepada warna hitam, kecuali adalah di dalam perang, seperti mana akan lalu dengan kita dalam hadis-hadis yang lain, atau dalam keadaan seperti itu. Dan ini adalah di antara keadaan yang boleh ditukarkan warna supaya nampak orang tu adalah semua orang muda-muda, menunjukkan kekuatan dan sebagainya. Yani menjatuhkan dalam hati musuh adalah orang itu bukan orang tua-tua. Nah, itu adalah di antara sebab untuk kaum lelaki.
Tetapi datang seorang lelaki dia nak buat seperti itu. Tukarkan warna rambutnya daripada putih pada yang sudah ada uban banyak tertukar kepada putih, kepada hitam. Dalam bab ini adalah uh, jika ini adalah jadi khidah, maksudnya penipuan. Contoh, orang lelaki itu nak pergi kahwin, kemudian dia pergi buat hinai ataupun buat warni kepada untuk rambutnya dengan warna hitam. Kita cakap dengan warna hitam ya. Kalau warna lain ada rukhsah tentang bab ini. Dia buat dengan warna hitam. Jadi ini adalah macam, dan dia tidak maklumkan kepada wanita itu dia adalah rambut dia ada masalah seperti itu dan sebagainya. Sebab kadang-kadang benda ini bukan adalah sebab orang sudah tua baru ada uban. Kadang-kadang adalah masalah pada hormon dari badan dan sebagainya. Boleh jadi orang seperti itu walaupun dia masih lagi 20-an. Boleh jadi benda itu. Jadi benda ni adalah kena maklumkan. Seperti mana juga sama untuk wanita. Wanita pun kena maklumkan pada bab ini. Tidak boleh dilakukan benda itu adalah di masa kena maklumkan tentang bab ini supaya apa tidak jadi adalah menipu di dalam keadaan seperti itu. Nah, baik. Untuk wanita menukarkan warna rambutnya, adakah boleh ataupun tidak boleh? Dalam bab ini ada sebahagian pada ulama yang mengatakan tidak ada masalah jika wanita tukarkan warna rambutnya kepada mana-mana warna, walaupun warna hitam, mana-mana warna ataupun warna hitam. Jika tujuannya adalah untuk zina, maksud hiasan kepada suaminya. Jadi tidak ada masalah kalau dia melakukan benda itu. Dan suaminya izinkan untuk dia lakukan benda itu, tidak ada masalah. Di dalam bab ini lakukan seperti ini. Nah, ditukarkan pada warna rambutnya kepada mana-mana warna. Nah, ini kita kena pastikan pada bahan yang guna untuk menukarkan warna rambut itu adalah uh, yang sesuai, yang suci, dan juga adalah yang sesuai dengan keadaan seperti itu. Nah, hmm. Dalam bab ini seperti mana kita lalu dengan kita, lelaki katalah dia nak tukarkan, katalah janggut dah ada putih uban banyak ke ataupun rambut. Baik, dia boleh tukar kepada lain pada warna hitam. Macam hitam bercampurkan dengan merah-merahan. Jadi dia tak keluar hitam-hitam. Boleh ke? Boleh, tidak ada masalah. Nah, dalam bab ini tidak ada masalah. Boleh dilakukan seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, jadi kita dah cakap tentang bab ini. Jangan adalah menemukan dalam bab itu kalau ada wanita ke ataupun lelaki yang belum kahwin, kena maklumkan kalau dia adalah sudah sampai keadaan uban di rambutnya adalah terlalu banyak dan orang itu tidak boleh dilakukan. Dia warna-warni dulu, kemudian lepas kahwin seminggu tengok rambut dah hilang warna. Mana? Kenapa jadi macam tu? Tak maklumkan dulu. Ada semua ini tipu. Termasuk dalam kadhib waliyadzubillah. Nah. وبه حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, aku hanya dapat menemukan 14 uban sahaja di rambut dan janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. صلى الله عليه وسلم. وبه إليه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة
وقد سئل رضي الله عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه صلى الله عليه وسلم. نعم. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menyatakan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai minyak rambut, uban baginda tidak terlihat. Tapi ketika baginda tidak memakai minyak rambut, apakah nampaklah uban baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. وبه إليه حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي أنبأنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. Silakan. Ibnu Umar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 20 helai. Allahumma salli ala Sayyidina. وبه حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Tuhan hamba telah beruban. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuatkan aku beruban adalah surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Musalat, surah An-Naba dan Al-Takwir. Aku menjadi tua dalam keadaan berkhidmat untuk Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام seperti itu adalah syaibatni Hud. Dalam hadis lain syaibatni Hud wa akhawatni dan adik-adiknya pada surah itu, iaitu surah-surah yang kita sebut, surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, An-Naba maksud, dan surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams idza kuwirat, idza Asy-Syamsu kuwirat, afwan, wa idza Asy-Syamsu kuwirat. Surah-surah ini disebutkan, surah-surah ini ceritakan tentang hal hari kiamat, tentang bagaimana di hari kiamat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada umatnya di masa itu juga. Jadi seperti mana dalam hadis-hadis yang lain, siapa yang nak tahu hal kiamat adalah baca idza syamsu kuwirat. Naam, dalam surah-surah ini seperti surah Asy-Syams dan juga surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, banyak yang disebutkan tentang hari kiamat. Nak tahu apa yang berlaku di masa itu, baca di surah-surah tersebut. Naam. وبه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: قالوا يا رسول الله نراك قد شبت. قال: شيبتني هود وأخواتها. نعم. Silakan. Saya cuba Ustaz. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu menyatakan, pernah beberapa orang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melihat Rasulullah ia telah beruban. Maka baginda bersabda, surah Hud dan saudara-saudaranya telah membuat aku beruban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وبه حدثنا علي بن حجر حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التميمي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي ابن لي. قال: فأريته فقلت لما رأيته
هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر وقد علاه الشيب وشيبه أحمر. نعم silakan. Abu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Ramsah. Betul Ustaz? Rimsah. 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 At-Taimi radhiyallahu anhu menyatakan, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anakku. Kemudian aku menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anakku dan berkata, inilah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Baginda memakai 2 helai pakaian hijau. Baginda memiliki rambut yang telah beruban. Uban baginda berwarna kemerah-merahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah dalam hadis ini pun adalah dalil untuk kita membawakan bawa anak kita kepada bertemu dengan orang-orang yang salih, orang yang baik, guru-guru. Kadang-kadang orang kata tak nak bawa anak pergi kepada majlis ilmu dan sebagainya. Kalau kita pastikan anak itu tidak akan merosakkan apa-apa, tidak akan bising dan sebagainya, jadi tidak ada masalah pada bab ini bawa ya. Dan juga pada rambut mula adalah beruban, adalah mula berubah warna kepada warna putih, awal-awalnya adalah pada warna merah-merahan. Nah, kemudian akan tempat itu akan jadi warna putih masa akan datang. Jadi sahabat itu dia ceritakan apa yang dia lihat pada masa itu. Nah, نعم وبه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيب أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Simak bin Harb radhiyallahu anhu menyatakan, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu telah ditanyai, adakah di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uban? Jabir menjawab, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beruban kecuali di belahan rambutnya yang tertutup ubannya dengan minyak rambut ketika baginda memakainya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Katalah sekarang orang ada rambut berubah, ada putih, rambut putih sini, rambut mana-mana. Boleh ke nak mungkin cabut rambut itu? Ulama kata makruh untuk apa? Untuk cabutnya rambut yang beruban, yang warna putih dah. Makruh untuk apa? Untuk lakukan benda itu. Bukan haram, makruh. Disebabkan adalah hadis yang marfu'. Naam. La tantifu syayb fa innahu nurul muslim. Jangan cabut uban disebabkan itu adalah cahaya orang beriman. Yani makruh dalam bab ini. Taib. Dalam bab ini dia ada perbezaan sikit di antara lelaki dan juga wanita. Baik. Khususnya adalah pada wanita yang sudah kahwin. Dalam bab ini wanita perlu pun untuk jaga dirinya kepada suaminya. Kalau sudah sampai pada tahap itu terlalu banyak beruban disebabkan bukan sebabnya adalah sudah peringkat umurnya tinggi sangat. Bahkan dia adalah masih lagi 20-an ataupun 30-an. Dan dia adalah sampai beruban banyak dalam keadaan seperti itu. Tidak masalah kalau dia minta izin
daripada suaminya untuk buat warna untuk rambutnya. Seperti mana kita cakap tadi, ada pada hukum, dalam hukum bab ini adalah pada ulama kata tidak ada masalah kalau wanita menukarkan warna rambutnya. Dan ini adalah menjagakan kepada hatinya dan juga hati suaminya. Tidak ada masalah tentang bab ini. Taib. Dia lihat adalah proper rambut, ada beruban, ada warnanya putih di rambutnya, ada proper rambut, proper lain. Dia cabut rambut itu ataupun potong. Baik. Lebih afdal katalah dia potong dari bawah sekali. Boleh ke tidak? Tidak ada masalah. Bukan haram. Bukan haram. Lagi, tapi kalau ada lelaki yang sudah ada rambut putih, kamu seronoklah. Tidak ada masalah lah. Ya dulu bagi lelaki adalah kebanyakan menunjukkan kepada apa? Haibah, kehebatan. Yang tidak ada masalah pada bab ini. Nah, wanita adalah dia buat lakukan benda itu, buat warna-warni dan sebagainya, disebabkan apa? Dia nak jaga hati suaminya. Tidak adalah suami pandang pada isterinya adalah dah tua umurnya, padahal 20-an lagi, 30-an lagi. Jadi tidak ada masalah pada bab ini. Wallahu a'lam. Ini yang saya belajar daripada guru saya. Dan juga adalah Syekh Hisham Kamil disebutkan juga dalam kitabnya tentang bab ini. Wanita tidak ada masalah jika menukarkan warna rambutnya. Nah, maksudkan dengan izin zauj, izin pada suaminya, tidak ada masalah insyaAllah. Nah, Allahumma salli ala Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Tolong kita kerja sama-sama, tutup mic. Orang yang ada tempatnya bising, tolong tutup mic. Jangan buka mic kecuali kalau nak baca. Tolong pastikan dua benda. Satu, mic tutup. Satu lagi, kamera pun tutup. Tak perlu buka kamera. Kelas-kelas saya tak perlu buka kamera. Baik. Kamera tutup lebih selamat. Saya sekarang tak tengok siapa-siapa. Okey? Saya buka kamera buka kamera saya, buka handphone, laptop saya nampak diri sendiri je. Tak nampak siapa-siapa ada depan saya. Semua adalah kamera tutup. Baik. Kamera tutup, tak perlu buka. Buka mic saja di masa nak baca. Sudah habis baca, tutup mic semula. Baik, supaya kita jaga satu pada recording tu, kalau orang nak dengar balik. Satu lagi adalah tak adalah orang yang buka kamera, ada orang lalu ke, ada orang tak pakai tudung ke, tak nak lah benda tu. Kita buat benda kebaikan, tak nak jadi benda yang tidak baik. Waliyahzubillah. Nah, satu lagi, dalam recording, katalah contoh, na'udzubillah, ada seorang dah buka kamera. Ada dah buka kamera dan dia ternampak dirinya ataupun orang dekat rumah dan sebagainya. Memang dalam recording tak masuk sebab saya letak pin kepada pada apa, pin dekat gambar saya. Jadi yang keluar dalam video itu adalah gambar saya. Tetapi katalah kalau kita bukakan video untuk semua sekali, saya letak page yang ada semua akun-akun tu yang pada orang, tiba-tiba ada orang buka kamera. Kita nak padam itu balik susah tau. Bukan senang. Jadi bukan mudahkan kerja kita, susahkan kita. Jadi tolong pastikan kamera tutup, mic pun tutup. Tolong. Barakallahu fikum. باب ما جاء في خطاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب.
وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثرب. نعم، رفاعة بن يثربي التيمي. نعم. Siapa nak baca terjemahan? Nah, siapa nak tolong baca terjemahan? Buka mic. Saya sama Ustaz. Okey, silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Rimsah radhiyallahu anhu menyatakan, aku datang kepada Abu Rimsah radhiyallahu anhu menyatakan, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anakku. Baginda bertanya, adakah ini anakmu? Aku menjawab, ya. Aku naik saksi dengannya, yakni anakku. Baginda berkata, dia tidak akan dibebani oleh dosamu dan kamu tidak akan dibebani oleh dosanya. Ketika itu aku melihat uban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna merah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. وبه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. نعم سيدنا محمد. Utsman bin Mauhab radhiyallahu anhu menyatakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai inai di rambutnya? Baginda menjawab, ya. Allahumma salli wa sallim wa barik. اللهم صل على سيدنا رسول الله. Melain pula ya Ustaz. وبه حدثنا إبراهيم بن هارون حدثنا النضر بن زرارة عن أبي جناب. نعم. عن إياد بن لقيط عن الجهذمة امرأة بشر بن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو قال ردغ شك في هذا الشيخ. نعم. Silakan. Okey, siapa nak baca? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Jahdamah isteri Bishr ibnu Al-Kashashiyah radhiyallahu anhu menyatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya mengeringkan rambutnya sesudah mandi dalam keadaan di kepala baginda berwarna rad'un, iaitu kekuningan yang dibuat daripada zafran dan berbau wangi, atau ragdun dari inai. Syak dari Syekh Perawi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا حميد عن أنس بن رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخضوبا. قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anas radhiyallahu anhu menyatakan, aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan diinai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dalam hadis ini ada sambungan, mungkin ada dalam terjemahan. Dia kata قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل diceritakan, dia kata ra'aitu sya'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik. Dia lihat rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Anas bin Malik makhduba, yani adalah ada hinai dekat rambut itu. Yani Sayyidina Anas adalah simpan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kena potong tu adalah sahabat selalu ambil rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam potong rambutnya, sahabat ambil rambut tu dan simpan. Jadi Sayyidina Anas adalah simpan rambut Rasulullah SAW yang kena hinai di atasnya. Nah, dan ini adalah yang kita nampak di zaman ini, kata orang kata ada dia ada rambut Rasulullah SAW, ada apa. Itu adalah
sampai kepada orang itu melalui badan juga sahabat-sahabat ambil, lepas tu tabi'in, tabi'in sampai zaman kita. Jadi orang yang kata dia ada rambut Rasulullah SAW, kita dia kata, orang kata ini rambut Rasulullah SAW, contoh ditunjukkan. Jangan kita nak kata bohong, tipu dan sebagainya. Sebab kemungkinan besar itu betul. Terus sahabat Nabi SAW simpankan rambut Rasulullah SAW. Ha. Dan benda ini adalah benar. Hanya kita nak tahu adakah betul ataupun tidak, itu kita tengok sanadnya. Seperti mana kita hadis ini kita baca, ada sanad untuknya. Daripada sampai Rasulullah SAW. Benda itu pun ada sanad untuknya. Maksudnya setiap orang ambil pada siapa. Sampai kepada baginda, sampai pada sahabat yang ambil rambut itu. Jelas? Jadi benda ini pun ada sanad untuknya. Bukan adalah benda orang cakap macam tu. Baik. Kalau ada orang kata benda ini adalah rambut Rasulullah SAW, tak perlu kamu adalah menipukan dia sampai kata dia tipu dan sebagainya. Sebab kalau kamu kata dia tipu juga, kamu kena ada dalil. Nak kata dalil tentang bab itu bukan senang-senang. Bukan mudah-mudah kamu nak kata itu adalah tipu, tidak betul dan sebagainya. Jadi baik lagi diam. Baik lagi jangan cakap apa-apa tentang bab itu. Wallahu a'lam. Kalau sudah settle bab ni. Tak perlu kita masuk dalam bab ini, kita kata tipu, orang itu tipu, orang tak tahu. Tanya. Kita cakap Allah alam. Kecuali kalau kamu ada dalil, ini bukan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah. Seterusnya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مكحولة، نعم، كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. نعم، صلى الله عليه وسلم. Silakan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya baca Syekh. Bab yang Silakan. ketujuh, bab mengenai celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis 49. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bercelaklah dengan batu celak yakni ismit kerana ia akan mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Beliau juga mengatakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah bekas celak yang baginda bercelak 3 kali di mata kanan dan 3 kali di mata kiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا رسول. وبه حدثنا عبد الله بن الصباح وبه حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عباد بن منصور وحدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإسمد 3 في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له مكحلة يكتحل منها عند النوم 3 في كل عين. صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak sebelum tidur dengan ismit 3 kali pada setiap mata.
Yazid ibni Harun di dalam hadisnya menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai satu bekas celak yang mana baginda bercelak darinya ketika hendak tidur 3 kali pada setiap mata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه حدثنا أحمد بن مني حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالإسمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kamu semua memakai celak ketika hendak tidur kerana ianya mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu. Allahumma salli ala Sayyidina اللهم Muhammad. صل على وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عفوا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن خير أكحالكم الإسمد يجلو البصر وينبت الشعر. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik celak kamu adalah ismid. Betul. Ianya mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kamu semua memakai celak ismid kerana ianya mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Syekh. Allahumma salli ala Sayyidina Rasulullah. Pakai celak untuk lelaki ataupun untuk perempuan boleh, tidak haram bagi lelaki ataupun perempuan. Tapi pada bab ini ada keadaan yang boleh jadi fitnah. Ada keadaan yang boleh jadi fitnah. Wanita adalah contohnya pakai celak yang sampai menarikkan pada orang-orang nak tengoknya. Boleh sampai pada keadaan fitnah. Naam, lelaki wajib adalah ghadul basar. Adalah wajib dia jaga matanya, jangan tengok pada benda-benda. Sahih, betul lah tu. Tetapi wanita pun kena jaga, jangan keadaan pakaiannya ataupun cara dia pakai celak dekat matanya sampai adalah keadaan pada fitnah. Hadza la yajuz. Ini tidak boleh dilakukan. Kadang-kadang adalah orang kata jaga pakai sampai burdah. Tetapi bahawa burdah itu adalah dah ada macam-macam pada make up. Pakai make up dekat muka nampak, mata dekat sini adalah nampak semua pakai make up. Maaf saya cakap benda ni sebab keluarga saya adalah pun jenis pakai burdah. Jadi saya tak izinkan pada keluarga saya untuk keluarkan dekat jalan pakai make up penuh dan sebagainya. Tak boleh seperti itu. Nak pakai hiasan, nak pakai make up ke, pakailah untuk suami. Buat apa nak pakai dekat jalan? Itu bukan untuk orang. Kamu nak buat untuk suami boleh. Ahlan wa sahlan. Baik. Dan tu'jari ala dhalik. Dan kalau kamu buat untuk suami itu pun dapat pahala juga untuknya. Tetapi kamu nak buat untuk nak tunjukkan pada orang. La yajuz. Tidak boleh seperti itu. Khususnya kalau keadaan itu sampai pada fitnah. Wal'iyazubillah. Jadi bukan dapat pahala, dapat dosa. Wal'iyazubillah. Pakai celak sampai lukis-lukis macam-macam dekat mata. Dan keluar dekat jalan. La yajuz. Tak boleh seperti itu. Sampai keadaan fitnah, tak boleh. Sampai keadaan seperti itu. Tapi celak halal. Ya, betul. Tapi kalau keadaan itu sampai keadaan akan berlakukan fitnah, jadi tidak boleh dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Benda ni kita kena jaga. Lelaki nak pakai celak, boleh, tak ada masalah. Halal.
bukan haram. Tapi janganlah sampai keadaan seperti apa, buat macam-macam, sampai keadaan apa, nak duduk fokus sangat tentang bab ini. Khalas silap, itu adalah 3 kali letak, tarik, dah settle. 3 kanan, 3 kiri, dah settle lah benda ni. Tak adalah nak lukis-lukis, nak apa. Ada perlu mak, tak boleh nak lakukan. Baik, semua itu kita kena jaga pada bab ini. Nah, asalkan tidak sampai pada keadaan fitnah. Itu yang perlu kita jaga. Nah, perempuan kadang-kadang rajin cakap, lelaki kena tutup mata. Ya, betul. Memang, tapi kamu pun kena jaga juga adab untuk jalan. Adab dekat jalan. Kena jaga juga adalah cara pakaian, cara apa, cara nak letak hiasan dan sebagainya. Itu pun kita kena jaga. Dua-dua kena jaga. Lagi kena jaga matanya, perempuan pun kena jaga. Untuk bantukan orang itu tidak melakukan benda yang mungkar. Maksud melakukan amalan yang haram. Wala'iyazubillah. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Zaman ni kalau kita nak tengok pada zaman ni, ke zaman kita ini dengan zaman dahulu, bagaimana perbezaan adalah banyak sebenarnya pada bab yang berlakukan badannya fitnah, pada cara pakaian, pada cara syakab, pada cara ketawa. Dekat jalan-jalan kadang-kadang adalah wanita contoh ketawa kuat-kuat. Namanya itu. Nah, kalau perempuan dahulu suara ni tak dengar. Keluar suara ni dekat jalan tak dengar. Tak cakap. Kalau dia nak cakap dengan orang ajnabi, apa maksud orang ajnabi? Yang dia bukan mahram. Dia akan tebalkan suaranya. Nak cakap dengan dia, ambil apa kain tudungnya, letak. Cakap. Dia cakap dengan dia macam tu, tutup. Contoh tanya dia, berapa harga barang? Apa barang ni? Dia cakap dengan dia apa? Dengan suara tebal. Tak cakap dengan suaranya yang normal. Kenapa? Nak jaga untuk tak berlakukan fitnah. Nak jaga pada bab ini. Cakap dengannya suara tebal ataupun suara macam bukan orang muda-muda. Subhanallah, sampai orang tu jaga sampai keadaan macam tu. Orang yang pakai purda itu pun adalah ada sebab untuk ni. Ada sebab untuk ni. Benda pakai burda bukan perkara yang wajib. Bukan adalah perkara yang wajib. Kalau tak pakai maknanya haram. Tidak. Tapi adalah juga sebabnya, contohnya ini bukan masanya untuk kita nak terangkan hukum ni, tapi sikit-sikit tentang bab ini. Contoh adalah untuk ta'manil fitnah, untuk menjaga tidak berlakukan fitnah. Mungkin adalah seorang wanita itu adalah dia lawa sangat, cantik sangat, jadi akan berlakukan fitnah. Tak, dia tutup muka lebih baik. Contohnya. Dan apa panggil, mungkin perempuan itu bukan daripada kawasan itu, dan juga dia mengikut pada wanita-wanita dekat tempat itu adalah ada berlainan. Contohnya. Jadi itu adalah supaya tak berlaku fitnah kepada kaum lelaki yang dekat situ, dia jaga pada bab ini. Jadi benda ni adalah memang halal, bukan haram. Kadang-kadang ada orang kata, apa pakai burda dan sebagainya, mana boleh. Ada sebabnya, dia bukan pakai macam tu ya. Ada sebabnya. Jika dia pakai benda itu adalah supaya dia nak jaga tidak berlakukan fitnah, dan juga untuk nak jaga untuk dirinya, dan juga nak jaga untuk orang yang lain. Dia bukan adalah amalan yang kira macam mubah. Maksudnya kalau buat boleh, tak buat pun boleh. Bukan jadi macam tu. Jadi adalah amalan ibadah juga. Adalah dia dapat pahala tentang bab itu. Allah dalam keadaan seperti itu. Maksudnya kita jaga dalam bab ini. Wallahu ta'ala alim bisawab. اللهم صل على سيدي رسول الله. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا الفضل بن موسى أبو أبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. نعم. Silakan. Saya baca ya. Okey, silakan. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Bab ke-8 mengenai pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ke-54. Ummu Salamah radhiyallahu anha menyatakan, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qamis, yakni pakaian yang dijahit seluruhnya dan menutupi seluruh badan, yakni syawkani. صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا علي بن حجر. نعم. وبه حدثنا علي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله. نعم عفوا. عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ummu Salamah radhiyallahu anha menyatakan, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qamis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وبه حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا أبو تميلة. نعم. buat dengan balik depan. Nah. An Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an ummihi an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه القميص. قال: هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة. نعم. مثل رواية زياد بن أيوب. وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. نعم silakan. Ummu Salamah radhiyallahu anha menyatakan, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda pakai adalah qamis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang tadi sambungan yang saya baca, dia kata Abu Tumaila itu dia ada tambah dalam hadis ini an ummihi, daripada ibunya. Macam hadis 55 dengan hadis 56 adalah hadis yang sama, tapi ada perbezaan penambahan satu, iaitu an ummihi. Macam dalam isnad maknanya daripada apabila sampai pada Abdullah bin Buraidah, selepasnya an Ummi Salamah. Tapi dalam hadis 56 an Abdullah bin Buraidah an ummihi an Ummi Salamah. Dia jadi daripada ibunya, kemudian daripada Ummu Salamah. Jadi ini adalah menunjukkan adalah hadis yang sama tapi isnadnya adalah lain. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال: حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيدي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: عن أسماء بنت يزيد قالت: نعم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. إلى الرسل. نعم. صلى الله عليه وسلم. كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. نعم. silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asma binti Yazid radhiyallahu anha menyatakan, adalah lengan qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke pergelangan tangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق، أو قال: زر قميصه مطلق،
قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم صلى الله عليه وسلم. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muawiyah ibnu Qurrah radhiyallahu anhu menyatakan, ayahku berkata, aku pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama satu kumpulan dari Madinah untuk berbaiyah dengan baginda. Sesungguhnya komis baginda terbuka atau baginda berkata butangnya terbuka. Dia berkata lagi, aku memasukkan tangan ke dalam saku komis baginda dan aku menyentuh al-qatam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, tamat majlis yang ketiga pada bacaan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima pada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima pada semua. Insya-Allah kita akan bertemu esok, insya-Allah taala kita akan sambung pada kelas esok 6.30, insya-Allah kita mula. Semoga insya-Allah apa yang kita kongsikan ada manfaat untuk semua, insya-Allah. Uh, saya harap insya-Allah kalau boleh kita amalan ini ataupun bacaan kita kepada kitab ini kita buat sama-sama dan cuba kita sama-sama jadi seorang da'i kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang mendakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak jadi seorang mendakwah? Adalah dengan cara kita jumpukan orang untuk hadir pada majlis ilmu, untuk dengar adalah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar bagaimana dalam kitab ini ceritakan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halnya dengan keluarganya, halnya dengan pakaiannya, sikat rambutnya dan semua ada banyak macam-macam cakap, semua cakap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kitab ini. Jadi ini peluanglah untuk orang adalah menambahkan kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat seperti mana lalu dengan kita tadi, ada sampai kirakan berapa ada di kepala baginda Nabi Muhammad SAW pada ubang. Berapa rambut yang sudah berwarna putih itu sudah berubang. Berapa rambut sampai berkirakan keadaan seperti itu. Apa maksud itu? Maknanya sahabat tengok pada Nabi SAW betul-betul. Fokus betul-betul tengok pada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang orang kata kira berapa ubang ada dekat rambut saya. Tengok macam tu, okey, dah. Dua bulu, tiga bulu, terus boleh nampak. Tak, dia fokus betul-betul, baru dia nampak betul. Jadi maknanya sahabat Nabi SAW, dia adalah sampai tengok Nabi SAW semua dalam keadaan yang berambut, sampai rambut berapa berubah ada. Macam tadi awal-awal di kelas yang pertama lalu dengan kita adalah sampai ceritakan bagaimana rupa Rasulullah SAW, bentuknya macam mana matanya, macam mana tingginya, macam mana badannya, sampai ceritakan semua itu. Nanti akan datang dalam kitab ini akan ceritakan sampai pada kasutnya. Slipper yang dia pakai bagaimana bentuknya. Sampai akan ceritakan seperti itu. Akan ceritakan bagaimana muamalatnya, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana cara duduknya, itikak Rasulullah SAW, maksudnya cara duduk, macam mana cara dia duduk. Semua itu adalah sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peluanglah untuk kita untuk menambahkan lagi adalah kenalkan baginda Nabi Muhammad SAW, menambahkan lagi untuk kita kenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru-guru adalah kata, di antara kata-kata guru adalah guru kita dikata nak mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu kena kenal dia dulu, kena kenal dia betul-betul. Subhanallah, orang yang yuksir banyak adalah baca kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga banyak baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kira di antara orang yang
insya-Allah akan dapat mimpi baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab dia dah kenalkan Nabi SAW betul-betul menambahkan pada bab ini. Jadi hum aqrab. Orang adalah yang kerja dengan hadis Nabi SAW, dia adalah betul bukanlah sahabatnya. Yang maksud orang yang sentiasa dengan hadis Nabi SAW, dia bukan sahabat Nabi SAW, tapi adalah dia orang yang sahabat, yakni mengikut ataupun ada sekali dengan anfas Rasulullah SAW. Sahabat adalah orang suhbah yang ada sekali dengan Nabi SAW di zamannya, itu panggil sahabat. Tapi orang ahli hadis, orang dia kata-kata ulama kata ahlul hadis adalah walaupun dia tidak adalah suhbat Nabi SAW di zamannya, walaupun dia tak sama-sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW di zamannya, tapi dia adalah sama-sama dengan anfas Nabi SAW. Nafas Nabi SAW maksudnya adalah sama-sama dengan kata-kata baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang keluar dari badannya, maksud pada bercakap pada hadis-hadisnya, orang yang ahli hadis sentiasa ada dengan bab itu. Jadi peluang lah ini untuk kita adalah kenal lagi pada baginda Nabi Muhammad SAW. Peluang untuk kita untuk mempenuhkan masa kita dengan perkara yang baik. Berkat pada pagi kita sekarang mula pagi kita dengan dengar hadis Nabi SAW. Itu adalah perkara yang baik. Mudah-mudahan insya-Allah jadi di antara asbab Allah SWT mudahkan urusan kita dan murahkan rezeki kita semua insya-Allah, dan sampaikan hajat kita semua biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga Allah SWT terima pada semua. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan katsiran, Syekh. Amin. Amin ya Alhamdulillah. rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.